Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin mempersembahkan kajian kami berkenaan ideologi sekularisme Barat terhadap umat Islam. Kajian ini disediakan oleh Muhammad Aiman, Noda Ikhwan, Luqmanul Hakim, Andi Farisli, Irfan Zikri dan Muhammad Farid Akmal. Okay, nama saya Muhammad Farid Akmal bin Manuddin. Sebelum kita mendalami tentang isu sekularisme dan apakah serangan-serangan terhadap umat Islam, maka kita harus mengenal dahulu dan mendalami apa itu maksud sekularisme. Yang pertama adalah sekular. Sekular ni adalah perkataan yang berasal daripada perkataan Latin, iaitu seculum, yang bawa maksud berganda, iaitu ruang dan waktu. Bagi ruang adalah ruang dunia, iaitu dunia kita sekarang. Dan juga waktu adalah sekarang atau masa kini. Itu maksud yang boleh kita dapat di sini adalah dunia sekarang, dunia kini. Iaitu menunjukkan sesuatu keadaan yang telah memisahkan duniawi dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama atau alam gaib. Manakala sekularisasi pula merujuk kepada perbuatan, iaitu perbuatan memisahkan urusan negara atau urusan dunia kita ni dengan urusan akhirat. Tapi kita sebagai Islam mengetahuilah apa hakikat sebenarnya yang agama ini adalah cara hidup kita dan memang tak boleh dipisahkan dengan dunia. Seterusnya adalah maksud sekularisme. Sekularisme ni adalah fahaman yang diperkenalkan oleh George Jacob Holyoake. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1846. Menurut Holyoake ni, fahaman ni adalah fahaman satu sistem etik yang berdasarkan moral yang positif yang terpisah daripada agama wahyu dan supernaturalisme. Maknanya mereka berpaksikan akal dan logik sahaja tanpa menggunakan wahyu ataupun bukti-bukti mukjizat daripada nabi-nabi sebelum ini. Fahaman ni jelas menolak sepenuhnya urusan agama dan ketuhanan daripada kehidupan sesebuah masyarakat. Tapi kita sebagai Islam adalah bukan teguh pada agama, dan sebenarnya kita tak boleh pun berpegang pada akal semata-mata. Itu saja. Sebenarnya saya pas kepada Noda Ikhwan untuk slide seterusnya. So berdasarkan slide seterusnya, ini ialah punca fahaman sekularisme dan penyebarannya. So di sini terdapat banyak poin-poin, yang antaranya ialah penemuan dan ilmu sains Islam terdahulu telah jatuh dan lenyap. Dunia barat mula menguasai bidang ilmu sains. Umat Islam menidakkan fenomena supernatural yang tiada kaitan dengan sains. Kurang pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri dan cuba untuk hanya menggunakan akal dalam membuat sesuatu keputusan. Kemajuan teknologi maklumat yang terlalu pesat sehinggakan pelbagai fahaman atau ideologi yang bertentangan dengan Islam dan lumrah manusia mudah tersebar. Sikap acuh tak acuh ibu bapa dalam mendidik anak tentang konteks Islam yang sebenar. Dan terakhir sekali, ilmuwan barat beranggapan bahawa kemajuan dan modernisasi tidak akan tercapai tanpa meninggalkan aspek agama. So apa yang kita dapat lihat sini ialah kebanyakan poin-poin ini menunjukkan bahawa kurangnya pegangan ajaran Islam dalam diri umat Islam itu sendiri. So hal-hal yang begini yang berkaitan dengan sekularisme ini akan membuat hati umat Islam ini lebih tertarik kepada hal duniawi saja dan tidak memikirkan apa yang akan berlaku jika dia menganut atau mengamalkan ajaran sekularisme itu. So bagi itu kita hendaklah berpegang teguh kepada akidah kita sendiri supaya tidak mudah terpesong akan fahaman sekularisme ini. So saya akan bagi pada pemerintahan seterusnya. Kesan terhadap ideologi sekularisme terhadap umat Islam. Terdapat dua kategori sekularisme, iaitu sekularisme yang mengambil sikap lebih positif atau neutral terhadap Islam
Dan kategori kedua ialah sekulerisme yang menyatakan penentangan terhadap Islam. Terdapat 5 kesan ideologi iaitu mengikis unsur-unsur spiritual, ketuhanan dan agama dalam kehidupan. Kedua, kemunculan umat Islam yang mempercayai teori-teori sains barat. Yang ketiga, ketaksuban akan duniawi yang membuatkan umat Islam akan menganut fahaman sekulerisme. Yang keempat, lahirnya generasi muda yang lemah akidah dan akhlak. Dan akhir sekali, munculnya golongan ateis. Itu sahaja daripada saya pass kepada Muhammad Aiman. Okey, selepas kita tahu punca dan juga kesan mengapa terjadinya sekularisme ni terhadap umat Islam, pasti ada langkah untuk mengatasi pengaruh ini. Langkah pertama adalah mengatasi keterbelakangan ilmu umat Islam ni. Yang kedua ialah umat Islam perlu cintakan ilmu. Yang ketiga, semua pihak memainkan peranannya. Yang keempat, semua tidak mudah terikut trend. Dan yang ketiga, atasi keterbelakangan ilmu ni iaitu dengan mengajak umat Islam untuk fokus menggunakan ilmu untuk mengatasi keterbelakangan selepas kejatuhannya Empire Islam, kerana kebanyakan ilmu Islam telah pun hapus ataupun kebanyakannya telah lenyap. Okey, yang kedua ialah cinta akan ilmu. Untuk poin yang ini, kita perlu mengajak umat Islam untuk meraih sains dan teknologi agar dapat mengimbangi penguasaan Barat terhadap ilmu. So, Barat tidak akan lebih superioritas dia lebih daripada umat Islam sendiri. Dan yang ketiga, peranan semua pihak. Semua pihak perlu main penting dalam mengenali unsur sekularisme dan cuba berusaha untuk menghindarinya. Poin yang keempat pula, tidak mudah terikut dengan trend. Saya rasa kita tidak perlu terburu-buru untuk menyebarkan sesuatu perkara yang agak kabar angin atau trend, dan kita lebihkan kepada tabayun terlebih dahulu. Dan akhir iaitu mengatur sistem pembelajaran. Kerajaan dan pihak sekolah perlu menyusun dan ilmu akhirat supaya agama dan kehidupan sehari terpisahkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya sekarang. Untuk kita memahami lagi tentang apa itu sekularisme dan juga bagaimana dianya kata tersebar dalam masyarakat kita, kita saksikan adalah video yang disediakan. Okey. Paham sekuler, liberal, dan sejenisnya telah menyusup dalam pola pikir sebagian masyarakat Indonesia. Tetapi mereka tetap beralasan bahwa selama tidak merusak ukhuwah atau persatuan, paham ini terus berkembang atas nama modernisasi pemikiran. Mohon tanggapan. Engkau menyangka kau merusak ukhuwah kalau kau ambil tanahnya. Engkau merasa kalau merusak ukhuwah kalau kau ganggu rumahnya. Tapi kau lupa, saudaraku, dengan berpaham sekuler liberal, kau sudah merusak ukhuwah dengan merusak akidah anak-anaknya. Kau katakan semua agama benar. Kau katakan silakan. Islam tidak memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agamamu. Islam tidak pernah memaksa orang pancung kepalanya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau sudah bersyahadat, kalau sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul utusan Allah, wajib solat, wajib zakat, menutup aurat, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang hilang dari sekuler liberal. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini privasi saya. Saya mau bawa anak gadis orang, mau membuka aurat, ngapain ganggu saya?
ini rambut saya, ini pakaian saya, jangan ganggu saya. Saat itu kau sedang merusak ukhuwah. Anak tetanggamu hafal Quran, rusak hafalannya gara-gara melihat anakmu tidak menutup aurat. Ini berasal dari ketidakpahaman. Apa kata Nabi SAW? La tattabi'unna sunanal ladina min qablikum. Kamu akan ikut tradisi orang-orang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu ju'ra dabbin. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kamu akan ikut juga. Ini pemikiran datang dari mana? Renaissance, abad ke-15, kebangkitan Eropa yang dulu sebelumnya tertekan. Lalu kemudian setelah mereka bebas, melepaskan diri dari ikatan agama. Raja-raja dicopot kekuasaannya, bahkan kepausan diambil kekuasaannya. Lalu kemudian dilepaskan dari belenggu. Maka Islam tidak pernah membelenggu orang. Dengan pemikirannya, filsafat berkembang, Islam berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, silakan. Tapi akidah haruslah dijaga. Anak-anak kita bebas mau belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, silakan. Tapi dalam kepalanya tetap ada Al-Quran, ada hadis, ada akidah, ada akhlak, ada bahasa Arab. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kapan kalian menjadi umat terbaik? Umat terbaik bukan karena haji dan hajjah ke Makkah. Umat terbaik bukan karena pakaian jilbab panjang. Umat terbaik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat mungkar. Oleh sebab itu, ini bukan narkoba, ini bukan zina. Dia tidak merusak fisik, tapi yang dirusak adalah isi kepala. Mudah-mudahan generasi kita selamat dari sekuler, liberal yang merusak pemikiran umat Islam, insyaallah. Amin. Okey, sekian saja video sebentar tadi untuk membantu pemahaman kita. Jadi sekarang kita akan lihat kepada huraian dan isi berkaitan daripada video lah. Okey, daripada video tadi kita dapat bahawa setiap Muslim itu wajib melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan, kerana seperti yang kita tahu ajaran Islam ini adalah bersifat adil yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, melihara dan mentadbirkan alam. Jadi melalui ayat kefahaman bahawa kita tahu dan hidupku bermaksud seluruh kehidupan kita dan ketaatan kita, wajib bagi seorang Muslim itu untuk mentaati dan tidak melanggarnya. Jadi kita lihat tadi bahawa mereka yang berfahaman sekularisme ini kata beranggapan mereka itu tidak mengganggu gugat keamanan masyarakat Islam, tidak mengganggu ukhuwah masyarakat Islam ketika mereka mengamalkan fahaman mereka. Sedangkan salah satu perkara dalam yang wajib bagi umat Islam itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang mana ianya adalah mencegah kemungkaran dan juga mengajak kepada kebaikan. Jadi jelas sekali apa yang mereka lakukan itu adalah salah satu kemungkaran. Contoh, kita nampak kawan kita tu, dia baik yang kita, baik hormat mak bapak dia, tapi dalam masa sama cara hidup dia tu mengamalkan fahaman sekularisme lah. Contoh, dia punya gaya hidup tu gaya hidup bebas kan, tidak menjaga batas pergaulan kan, ada yang tidak menutup aurat. Mereka mengata mereka Islam tapi sebenarnya mereka tidak mengikut Islam secara keseluruhannya. Itulah yang dikatakan sekularisme itu. Dia mengasingkan di antara agama dan dunia. Sedangkan kita tahu agama itu bersifat secara keseluruhan. Dan ada juga di antara mereka ini yang menggunakan perkataan atau ayat kubur masing-masing yang digunakan pada masa kini. Selalunya bawa maksud supaya kita ni tidak mencampuri urusan dan kehidupan orang lain. Sedangkan kita tahu wajib bagi kita seorang manusia sebagai seorang Muslim kan, dengan saudara kita sesama Muslim untuk untuk tegur sekiranya kita nampak saudara kita itu membuat satu kesalahan, membuat satu kesilapan. Ini penting kerana supaya kita dapat, orang kata, melalui teguran itu kita dapat membina lagi generasi muda yang lebih baik. Okey, jadi melalui video tadi dan huraian ini saya harap kita jelas bahawa sekularisme ini adalah sangat-sangat bercanggah dan tidak selari dengan tuntutan agama Islam serta lumrah manusia itu sendiri. Sekian saja daripada saya mempersilakan sahabat saya seterusnya untuk membentangkan.
Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membentangkan kesimpulan daripada kajian ini. Kesimpulannya, kekurangan kualiti dan kredibiliti seorang pemimpin Islam pada masa kini boleh dikaitkan dengan pegangan sekularisme. Fahaman ini menyebabkan pemimpin tersebut memimpin berdasarkan akal dan logik yang diperoleh semata-mata dengan menolak pandangan yang diberikan oleh agama. Hasilnya, pentadbiran negara akan mengalami kecacatan. Seterusnya, ramai anak muda yang telah terpengaruh dengan sekularisme meremehkan kenyataan yang dikeluarkan oleh alim ulama kerana bagi mereka bukti dan fakta yang dilihat oleh mereka itu lebih mudah untuk dipercayai. Kita seharusnya mengambil iktibar daripada sejarah Islam pada zaman kegemilangan tamadun Islam seperti kerajaan Abbasiyah dan kejatuhan Empayar Turki Uthmaniyah. Kejayaan kerajaan Abbasiyah membuktikan dengan pegangan agama dapat memajukan sesebuah kerajaan. Kerajaan Abbasiyah adalah salah satu kerajaan yang amat berjaya pada suatu ketika yang dulu kerana memberikan sumbangan dari aspek teknologi, falsafah dan juga sains. Pengaruh sekularisme dapat menjatuhkan sesebuah empayar seperti Empayar Turki Uthmaniyah. Sejak kurun ke-17, pemerintah bermula untuk mementingkan kemewahan dan hawa nafsu, tidak berpegang teguh kepada fahaman Islam. Proses tanzimat iaitu penyusunan semula Empayar Uthmaniyah telah menyebabkan sekolah-sekolah berpendidikan Islam digantikan dengan sekolah-sekolah sekular. Mahkamah sekular turut ditubuhkan. Hal ini akhirnya menyebabkan idea nasionalisme, imperialisme dan kapitalisme diterapkan dalam kalangan masyarakat, perlahan-lahan menjatuhkan empayar ini. Oleh itu, yang kita dapat lihat perkara-perkara ini telah membuktikan bahawa tanpa pahaman sekularisme, sesebuah negara Islam juga dapat maju dengan pesat. Kita seharusnya mencontohi tindakan kerajaan Islam terdahulu yang tidak mengamalkan sekularisme kerana fahaman ini telah dibuktikan telah berjaya menjatuhkan tamadun Islam. Sekian saja yang saya dapat simpulkan mengenai kajian ini. Sekian, terima kasih.